Assalamualaikum. Hai. Hai. Ji. Aduh. Sekejap, okay. So, start. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni saya nak masuk bab yang sama, iaitu kita nak masuk pasal pokok. Hari tu saya dah buat pasal pokok ni, tapi kita just identify sahaja. Kita tentukan sama ada dia pokok atau tidak menggunakan 3 syarat ni. Jadi saya tulis balik 3 syarat ni, since kita akan guna syarat-syarat ni untuk lukis pula kali ni. Jadi sekarang kita cuba kaitkan dengan soalan rangkaian yang mudah dulu. Saya tak kaitkan dengan yang soalan mencabar lagi. Saya rasa saya perlukan satu lagi kelas untuk buat soalan yang kebat sikit. Jadi hari ni kita fahamkan konsep dulu, minimum, maksimum. Lepas tu macam mana kita nak lukis pokok dari gambar yang diberikan, kita nak bentukkan pokok. So hari ni kita nak tekankan konsep pokok. Jadi konsep pokok saya ulang balik, iaitu untuk pokok first mesti graf mudah. Jadi kena ingat dia graf mudah, dia tak ada nak ada gelong, dia tak ada bilang tepi. So gelong adalah 1 titik macam tu. And then bilang tepi yang melibatkan 2 titik. Okay, so ini dia takkan ada untuk graf pokok. And then yang kedua adalah semua bucu mesti berkait. Maksudnya dia tak boleh tiba-tiba kamu lukis macam ni, lepas tu tiba-tiba ada satu kat sini jauh. So kat sini dia tak berkait. Titik ni dia terasing. So bila dia terasing, dia dikira sebagai bukan pokok lah. And satu lagi syarat dia, setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. So satu tepi, kalau saya letak A, B, C, D, saya boleh kaitkan AB ni, A ke B. Lagi satu saya boleh guna jalan ADCB. ADCB. So ini adalah bukan pokok juga. Okay, so you kena ingat untuk graf pokok, dia kena ada setiap pasangan tu dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Jadi kalau gambar yang tertutup macam ni, graf yang tertutup macam ni, so automatic, kalau saya ingat just automatic dia bukan pokok lah, sebab kita boleh kaitkan 2 titik ni guna 2 jalan. Alright. And then untuk nombor 3 kita kena check bilangan tepi dia. So bilangan tepi dia adalah bersamaan bilangan bucu tolak 1. So contoh untuk yang ni, kita tulis bilangan tepi bersamaan bilangan bucu tolak 1. So kat sini bucu dia ada 1, 2, 3, 4. So 4 tolak 1, dia akan ada 3. Sepatutnya kena ada 3 tepi. Tapi kat sini ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So ini dikira sebagai bukan pokok lah. Jadi bila you ada pasal pokok ni, kamu kena check ketiga-tiga syarat ni dulu. Alright. So make sure check ketiga-tiga syarat yang diberikan. So kat sini saya tanda 3 syarat ni. Then now baru kita tengok untuk seterusnya, dia dah bagi graf. Lepas tu kita just nak tentukan lukis 2 pokok berdasarkan graf yang diberikan di bawah. So saya tunjuk dulu macam mana nak buat. Ini dari contoh soalan buku teks, tapi ada yang tak faham, sebab tu saya tunjuk balik. Jadi kat sini dia kata lukis 2 pokok berdasarkan yang diberikan. Dia nak suruh kita lukis 2 benda, 2 graf. Kat sini saya tengok ada, kita check dulu. First memang dia tertutup, so kita tahu ini bukan pokok. Okay. And then yang kedua, kita check dia punya bilangan tepi yang sepatutnya ada. Bilangan tepi bersamaan bilangan bucu tolak 1. So sekarang ni bilangan tepi kan, kita kira dulu sekarang yang ada. Untuk A ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang ada. So yang sepatutnya kena ada, kita kira sekarang lah, iaitu bilangan bucu kita ada. So saya padam yang ni. So bilangan bucu yang kita ada adalah 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 tolak 1. So sepatutnya kita kena ada 4 sahaja bilangan tepi. Jadi kat sini untuk buang, kita tengok kat sini nak buang berapa. Kita kena buang 7 tolak 4.
So 7 tolak 4, kita akan dapat 3. So kita kena buang 3 tepi sebab dah terlebih. Syarat untuk pokok dia kena bilangan tepi dia 5 tolak 1, which is bilangan bucu tolak 1. Jadi kat sini saya tahu saya akan buang 3. So contohlah saya ada 5 kan, saya salin balik dia punya yang bucu memang akan tempat dia sama macam ni. So saya akan buat line 5 line sahaja. Sepatutnya 5 line pula, 4 line saja. So saya akan buat macam ni, 1 2 3 4. So saya dah buang 1 2 3. So ini adalah yang pertama. Kamu boleh ambil banyak tau, so tak kisah kamu nak lukis macam mana pun. Okey, lagi satu saya lukis segi 5. 1 2 3 4 5. Ingat dia mesti melepasi 3 syarat ni. So first kita check ini graf mudah. Lepas tu graf dia semua bucu berkait. Yes, berkait. And then syarat ketiga dia, setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi saja. Ni saya cakap dah, biar dia jangan tertutup macam ni. So kat sini dia terbuka. Okey, lepas syarat juga. And then lagi satu, bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1, which is ada 4 dia punya tepi. 1 2 3 4. So cukup. Alright. So ni bucu 1 2 3 4 macam tu. And then untuk dia suruh lukis 2 pokok kan, saya lukislah satu lagi. So satu lagi mungkin saya nak tambah bawah ni. So saya just letak kat sini 1 2 3 4 macam tu. So dapat juga. Ini adalah gambar kedua. Sebenarnya kita boleh lukis macam-macam. Sebab tu jawapan dalam buku teks dia tak bagi. Kadang-kadang sebab kita kena check sendiri, betul tak yang kita lukis tu. That's why you kena faham konsep supaya nanti you tahu nak check sendiri jawapan you. Okay. So ini settle untuk A. And then untuk B. Untuk B, kita tengok lagi dekat sini. Kita tengok dia punya lukisan dulu. So apa-apa pun kita check dia punya bilangan tepi dengan bilangan bucu. And then kita tengok bentuk graf dia. Jadi saya padam yang A ni. Okay, now kita buat yang B. Saya padam lagi ni. So B. Waalaikumsalam. Hai Man. So untuk B ni, dia punya gambar adalah, okay, kita check dulu bucu dia. Bucu dia ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 bucu. And then tepi dia, tepi yang ada, kita check ada berapa tepi dia. Iaitu ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 tepi. So untuk pokok, tepi yang kena ada, tepi yang sepatutnya adalah bilangan bucu tolak 1. So ini memang formula dia. So kat sini kita akan dapat bilangan bucu ada 6 tolak 1. Sepatutnya kena ada 5 sahaja yang tepi. Jadi kita nak kena buang berapa tepi? So nak kena buang berapa? 8 tolak 5, kita kena buang 3 garisan. Garisan tepi tu. So kena buang lah. So dari sini apa-apa pun saya lukis dulu bentuk dia. Titik, kedudukan titik akan sama. So saya lukis kat sini 1 1 2 3 1 2 macam tu. So lukisan yang pertama saya gabung je semua ni. 1 2 3 4 5. So saya dah buang 3 garisan ni. Itu macam mana saya tahu ni? Saya dah buang yang ni 1. And then saya buang yang mana lagi? Saya buang ini 2. And then saya buang lagi 1, iaitu yang ni 3. Macam tu. 1 2. And then kat sini, jap, 1 2. Ni kenapa tiba-tiba saya tambah kat sini? Patut macam pelik. Sorry guys. So sini saya akan keluarkan. Ni tak ada. Sebab garisan yang sepatutnya adalah yang ni kan. Yang ni, yang ni, yang ni kan. Betul kan? So saya nak buang sekarang. Dia 1 2 3 4 5. So saya buang yang ni. Macam tu.
Okay. So dari sini kita akan lukis. Kita check balik syarat-syarat dia. Syarat pokok kita kena check balik. Iaitu yang pertama, mesti kita check, double check, mesti graf mudah. So ini adalah graf mudah sebab tak ada gelung ataupun tak ada bilang tepi. So syarat pertama dah lepas. Syarat kedua, semua bucu mesti berkait. So kait. Okay. So syarat kedua pun lepas. And then syarat ketiga, setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Maksudnya dia mesti terbuka. Jangan dapat tertutup macam ni. So kat sini terbuka tak? Terbuka. Okay, so lepas syarat. And then syarat terakhir bilangan tepi adalah bilangan bucu tolak 1. Iaitu tadi kita dah kira dia kena ada 5. Jadi kita kira balik 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5. So lepas syarat, ini adalah gambar yang pertama. And then kalau you nak lukis lagi, boleh lukis lagi. Letak titik dulu. Kedudukan titik kena betul. Macam ni. So saya nak buat lagi satu gambar. Okey, lagi satu gambar, tak kisah pun macam mana. Jadi saya buat lalu tengah lah. Tadi saya tak guna tengah kan. So 1, 2, 3, 4, 5. Ini pun dikira sebagai pokok. Sebab kita cek balik, dia lepas syarat-syarat yang kita kata tadi. So apa-apa pun, bila nak lukis pokok, cek syarat 3 syarat tadi. Okay, ini adalah contoh yang simple, iaitu saya ambil contoh dalam buku. And then now, kita move seterusnya. Okay, ni. Dia kata graf berikut merupakan satu pokok. Bukan merupakan satu pokok. So, bukan. Ubah suai graf itu menjadi satu pokok. So, ini pun sama. Kita cek dulu bucu dia. So, bucu dia ada, kita kira dulu. Iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So, bilangan tepi yang sekarang ada, adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ada 8. So, bilangan tepi yang sepatutnya ada. Untuk jadi pokok. So, formula dia adalah bilangan bucu tolak dengan 1. So, bilangan bucu ada 6, tolak 1. Sepatutnya kita ada 5 je bilangan tepi. And then, kita kena buang berapa? Kita kena buang kat sini 8 tolak 5 lah. So, kita terlebih 3. Jadi, kita akan buang 3 garisan. Jadi, bila nak lukis, saya akan salin balik titik kedudukan yang sama. Okay, so kat sini saya akan kecilkan dulu. Yang ni syarat-syarat dia ni. So resize, kecilkan. Saya letak sini. Okay, and then bila nak lukis, saya tanda dia punya titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul titik dia. And then dari sini saya cuba buat dia punya pokok. So pokok tadi kita kata kita nak berapa bilangan tepi? 5. So, saya kira kat sini 1, 2. Saya tengok yang ni. And then, saya tak nak tertutup sebab syarat pokok tak boleh tertutup. And then, saya buat macam ni. 3, 4, 5. Ini salah satu contoh. Boleh jadi you lukis macam lain. Yang penting you buat macam saya cakap tadi. Check. Lepas tak ketiga-tiga syarat ni? Kalau lepas, memang dikira sebagai pokok. Tak kisahlah bentuk dia macam mana pun. Okay. So, kalau contoh saya nak lukis yang lain lagi, saya buat lagi 1. So, sini contoh 1. Saya buat titik dulu. Macam tu. And then, saya try buat gabungkan dari sini pula. 1, 2. Lepas tu, saya buat 3, 4, 5. Ini pun boleh juga. Bucu tak boleh tukar tempat. Sebab bucu ni sebab pokok adalah subgraf. Dia sebahagian daripada graf. So, kalau sebahagian daripada graf, dia mesti kedudukan titik sama. Yang kita nak buang sekarang adalah dia punya garisan je. So, kena check garisan dia. Macam tu. Okay? Okay. And then, tadi saya ada lukis yang mula-mula tu.
Saya harap betul lah, sebab saya terlupa nak check kedudukan dia punya ni. Tapi saya rasa betul lah tadi. Okay, so ini adalah untuk lukisan bagi graf pokok. Okay, Aiman, kalau tak faham lagi tanya tak Aiman. Okay, and then next. Okay, kali ni kita nak tengok dia bagi pemberat. Hari tu kita dah belajar graf berpemberat dengan tak berpemberat. Berpemberat tu adalah dia ada nilai. So nilai. So kali ni bila dia bagi nilai, selalunya kita akan buat nilai minimum, nilai maksimum, ataupun kos minimum, kos maksimum, ataupun dia kata perjalanan yang paling jauh, perjalanan yang paling dekat, tak kisahlah, tapi dia melibatkan unit. Sekarang ada unit. So bila kita nak buat yang jarak terdekat, terjauh semua ni, kita akan lukis pokok sebenarnya. Kita akan lukis pokok kalau dia suruh lalu semua titik lah. So kita akan guna cara pokok, and then kita akan ambil nilai yang paling kecil kalau dia nak nilai yang minimum. Maksudnya kita akan buang nilai-nilai yang besar. Kalau dia nak nilai yang maksimum, kita akan ambil nilai-nilai yang besar and kita buang yang kecil. Macam tu konsep dia. Okay, so tak apa, kita try buat soalan ni. Dia nak jumlah nilai pemberat yang minimum. So saya nak tunjuk kedua-dua. Kita buat minimum and maksimum. Nak bagi nampak perbezaan dia. So kita buat satu minimum, and then dua kita buat maksimum. Okay, so dari sini dia kata lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Jadi kat sini saya akan kedudukan titik sama. So saya salin dulu titik P Q T S R. And then saya tahu kat sini kalau pokok kena lepas ketiga-tiga syarat. Jadi kat sini saya akan tulis bilangan bucu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. So bilangan tepi yang kena ada, yang ni yang sepatutnya kita akan guna formula bilangan bucu 5 tolak 1. So sepatutnya ada 4 je. 4 je dia punya laluan bilangan tepi. So sekarang kita tengok bilangan tepi yang ada dekat gambar ni berapa. Bilangan tepi yang ada. So bilangan tepi yang ada sekarang adalah, kita kena kira yang ni, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita ada 7. So kita nak kena buang berapa? Kita akan buang, ambil yang berapa banyak kita ada sekarang, tolak dengan bilangan yang sepatutnya yang kena ada. So kita tahulah kita nak buang berapa. 7 tolak 4, kita akan buang 3. So kita akan buang 3 line untuk jadikan dia sebagai pokok. Jadi kat sini yang nilai 3 ni yang saya nak buang ni, kita nak minimum. Jalan yang minimum. So bila nak minimum, kita akan buang nilai yang besar. Buang nilai besar sebab kita nak jalan yang sikit je nilai dia. So kita buang nilai besar. So bila kita nak buang nilai besar, kita tengok dekat pemberat-pemberat yang diberikan ni. Oh, Fasha ni tengah belajar pasal pokok. Nak tengok nilai minimum dengan maksimum. Okay, so kat sini kita nak buang 3. Buang 3 dengan nilai yang besar. Okay, so kat sini nilai yang besar saya tengok kat sini adalah, kita tengok nilai yang besar 25, 20, 19. So 3 ni yang paling besar. So target saya nak buang 3 line ni. Tapi kita kena check dulu kalau saya buang ni, dia lepas tak syarat untuk jadikan sebagai pokok. So kat sini saya lukis garisan dia. Saya lukis dengan highlighter dulu supaya saya tahu dia bergabung ke tak, pokok ke tak. So ini saya nak buang, ni pun saya nak buang. So tinggal yang ni. And then ni pun saya nak buang. So tinggal yang ni, yang ni, yang ni. Okay, kalau saya guna yang ni, ni gambar dia, ini tak dikira sebagai pokok sebab dia tak lepas syarat kedua. Syarat kedua kan kena semua titik bersambung, betul kan? So sekarang ni saya tak boleh guna laluan ni. Jadi saya kena fikir balik, saya nak buang yang mana. So saya padam balik highlighter ni. So kalau saya tak boleh buang antara 25 dengan 19 ni, kedua-dua, sebab P ni akan terasing.
Saya pilih yang besar. So saya buang yang 25. 19 ni saya ambil. Okey, macam tu. So bila saya ambil ni, saya kena buang lagi satu nilai yang besar. Okey, tadi bila saya lukis yang ni, ini tertutup. Perasan tak? Ni tertutup. Jadi syarat untuk lukis pokok, dia tak boleh tertutup macam ni. So saya akan buang salah satu nilai kat sini. Yang paling besar 17 lah. So saya buang 17 kat sini. Jadi kat sini saya akan lukis balik. Try lukis balik. Dapat tak bentuk pokok? So saya akan lukis. Ni saya buang. So 10 saya ambil. Yang ni pun saya ambil. And then yang ni saya buang. And then yang ni QR line saya buang. Sini dengan sini. Sini. So dapat macam ni. So bila saya check yang ni, kita check balik 3 syarat tadi. Iaitu syarat pertama semua dia mesti graf mudah. So ini graf mudah. Tak ada gelong, tak ada bilang tepi. So syarat pertama okey. Syarat kedua ada 2 kan saya bagi. Iaitu 1 semua titik bersambung. Okey. Syarat kedua lepas yang pertama. And then syarat kedua adalah dia tak boleh tertutup. Ni terbuka. Okey, betul. And then yang ketiga adalah bilangan bucu dia kita kena ada 4 je. Dari hasil kita kira tadi. So 1, 2, 3, 4. So ini adalah pokok. Jadi kita isi. Barulah kita isi berapa nilai-nilai dia. So ni saya boleh gabung dah lah. Sebab ni adalah pokok. So nilai pemberat dia saya akan kira kat sini. Iaitu ini 19, 14, lepas tu sini 12, 10. So saya tambah je lah semua ni. Saya akan dapat berapa nilai dia punya nilai pemberat yang minimum. So saya tambah 10 campur 12 campur 19 campur 14. Saya tulis depan. So dapat kat sini, tekan kalkulator, 14 campur 10 campur 12 campur 19. So you dapat kat sini jawapan dia 55. Jadi ini adalah jawapan untuk graf ni bila dia melibatkan nilai yang minimum. Ada soalan tak? Siapa yang ada soalan, silalah tanya supaya you guys boleh faham konsep pokok. Okey, ada soalan tak? Saya tunggu kejap. Kalau ada soalan saya nak terangkan balik. Kalau tak ada soalan saya akan proceed. Pokok memang graf mudah ke? Yes, betul. Aiman, ni Aiman. Syarat 3 syarat pokok. 1 mesti graf mudah, mesti. Ni 3 syarat yang saya duk check. Setiap kali saya lukis gambar pokok mesti kena check 3 syarat ni. So syarat dia mesti graf mudah, semua bucu mesti berkait, setiap pasangan bucu dikaitkan dengan satu tepi sahaja, which is yang ni saya buat yang senang, dia terbuka. So kalau tertutup macam ni dia memang bukan pokok. And then yang last kali bilangan tepi bersamaan bilangan bucu tolak 1. Ni syarat-syarat dia. Mesti kena tahu untuk pokok. Alright. So kat sini adalah kita dah lukis untuk nilai yang minimum. Kalau contoh saya tukar soalan, kalau dia nak cari, ni saya padam, ni untuk minimum jawapan dia 55. So kalau saya tukar soalan, saya nak cari yang maksimum. Tadi minimum, kali ni saya nak buat maksimum. So kalau ikut syarat tadi, step dia sama je, which is kita akan buang 3 juga. Kenapa? Sebab kita kena kira bilangan tepi adalah bilangan bucu 1, 2, 3, 4, 5. 5 tolak 1. Sepatutnya ada 4. Sekarang ni kita ada 7. So sebab tu kita kena buang 3. Okay? So dari sini kita akan tengok kalau dia nak nilai maksimum, kita akan buang 3 ni adalah nilai yang paling kecil. Nilai yang kecil. Maksudnya nilai nilai yang kecil yang kita buang tu. So bila kita nak buang nilai yang kecil, kita tengoklah nilai apa yang kecil kat sini. So saya tengok kat sini nilai yang kecil adalah 10, 12, 14. So 3 ni yang paling kecil. Jadi saya lukis dulu titik-titik, iaitu P, Q, T, R, S. So lepas saya dah lukis ni, saya akan try lukis pokok and buang titik-titik yang kecil ni. Titik pula, buang tepi yang nilai kecil ni. So saya garis sini, and then sini, and then sini tak ada, sini ada, sini ada. So saya buang yang ni, yang ni, yang ni. Ini kan dah memang lepas syarat pokok. So macam mana nak check? Tadi syarat dia pertama graf mudah. So ini graf mudah.
And then yang kedua ada 2 syarat, iaitu semua titik bersambung. Okey, dah. And then satu lagi syarat, dia terbuka. Okey, ini terbuka. And then yang ketiga adalah dia bilangan tepi kita kena ada 4. Bilangan yang tepi adalah n tolak 1, which is ada 4. 1, 2, 3, 4. So 4. 1, 2, 3, 4. So ini adalah jawapan dia lah. Kalau yang maksimum. So saya buat garisan. Sini, 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 sini. So saya tambah je lah nilai-nilai dia sekarang. So sini 25, sini 19, sini 20, and sini 17. So saya tambah semua ni, 25 tambah 19 tambah 20 tambah 17, saya akan dapat 25 tambah 19 tambah 20 tambah 17, 81. So ini jawapan dia kalau untuk maksimum. Tadi minimum dapat 55, maksimum dapat 81. Itu cara dia. Okay? So siapa ada soalan lagi boleh tanya And then saya proceed lagi nak bagi faham. Okay, ini. Ini adalah contoh lukisan. And then, okay, siapa yang ada kertas boleh try buat sama-sama. Kita try cari untuk A dengan B ni maximum and minimum. Alright? So saya buat kat sini, kita lukis pokok. Soalan dia lukis pokok dengan laluan 1 minimum and then maximum. Untuk kedua-dua, A dengan B ni kita nak lukis. Okay, so dari sini bila you faham yang ni, konsep pokok and then minimum maximum, nanti you nak buat rangkaian mudah tau. So kat sini, jap, before that saya asingkan je lah gambar ni. Jap at least nanti senang nak tengok balik. Ni saya screenshot. Jap copy. Okay, saya copy kat sini. Senang sikit nak conteng nanti. Okay, so kat sini saya cropkan dia. Banyak sikit space. Okay, so dari sini sama juga macam kita nak buat tadi, iaitu kita nak lukis pokok dengan minimum maksimum. Saya buat sebelah-sebelah nak bagi nampak minimum, maksimum. So macam mana kita nak buat mula-mula? Kita check dulu bucu ada berapa. Bucu dia kita check ada 1, 2, 3, 4, 5. So bucu dia ada 5. So bilangan tepi, saya tulis BT bilangan tepi yang sepatutnya S, yang sepatutnya ada adalah formula dia bucu tolak 1. So sepatutnya kita ada 4. So bilangan tepi yang sekarang ni ada adalah, kita kira kat sini ada berapa, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita ada 7. Jadi kita kena buang berapa? 7 tolak 4. So kita dapat kat sini kena buang 7 tolak 4 bersamaan 3. So bila kita dapat 3 ni, kita tahu kita akan buang 3. Saya harap you guys faham macam mana nak tahu berapa yang kita nak buang. So bila kita dah tahu nak buang 3, kita akan cari first untuk minimum dulu. So saya padam ni dulu. Sekejap. Okay. So untuk nilai minimum, kalau minimum kamu kena fikir kita akan buang nilai yang besar. Sebab kita nak nilai yang sikit. Minimum ni sikit. So kita buanglah yang besar. Jadi kita nak buang 3 nombor yang besar. 3 nombor yang besar kalau kita tengok kat sini adalah 40, 30, 32. Betul kan? 3 tu yang paling besar. Yang lain semua 20 dengan 18. Okay, so 40, 30, 32. Jadi untuk check sama ada dia pokok atau tak, saya lukis dululah. Iaitu pertama saya buat dulu bucu dia Q, P, R, S, T. So saya lukis dengan highlighter dulu supaya saya nak tengok betul tak laluan dia. So saya buat sini, 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 and then dah. Sebab saya buang kedua-dua ni. Jadi bila saya check ni, nampak tak? Satu sini tertutup.
kawasan belah sini tertutup. And then kat sini asing. T ni tiba-tiba terasing. Jadi dia tak lepas syarat untuk pokok. Syarat pokok semua titik mesti bersambung. Jadi kat sini saya tahu saya tak boleh buang kedua-dua. 40 dengan 30 ni dua-dua tak boleh buang. Jadi saya buang yang nilai yang paling besar, iaitu 40. Jadi untuk 30 ni saya akan ambil lah. Macam tu. And then kat sini tertutup. So saya kena buang satu nilai supaya dia terbuka dekat sini. So kat sini adalah antara titik Q, R dengan P. Saya buat kali lain. Q, R dengan P. So QR dengan P ni adalah 25, 27 dengan 18. Jadi yang paling tinggi adalah 27. Jadi saya buang 27. Macam tu. So kat sini saya akan edit balik bahagian lukisan ni. Iaitu saya padam kat sini. Saya tanda balik. So kat sini saya akan dapat QR saya ambil. And then sini pun saya ambil. And then sini pun saya ambil RS. And then RT saya tak ambil. Ni saya buang 40. And then kat sini. Bila saya tengok ni, saya check betul tak ni pokok. So syarat pertama adalah graf mudah. Yes, ini graf mudah. And then syarat kedua semua titik bersambung. Yes, betul. And then syarat kedua lagi satu adalah dia terbuka. Okay. And then yang ketiga adalah syarat dia yang kita buang 3 tadilah, iaitu ikut bilangan bucu. N tolak 1 dapat 4. So sini 1, 2, 3, 4. So 4. Betul. Okay, jadi bila lepas ke 3 syarat ni, kita akan kira lah berapa nilai maksimum dia. So kat sini saya maksimum pula, minimum. Jadi saya lukis dulu sebab dah confirm yang ni. Saya lukis sini, 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 sini. And then copy nilai-nilai dia, iaitu sini 25, sini 18, RS adalah 21, and then ST adalah 30. Jadi saya tambahlah semua ni. Sekejap, saya padam ni. Okay, sini. So kita dapat kat sini 25 campur 18 campur 21 campur 30. So dapat kat sini 25 campur 18 campur 21 campur 30. So dapat 94 kat sini. So ini adalah jawapan dia. Okay, ini untuk minimum. And then untuk maksimum, saya buat garisan tengah-tengah. Sini. Sama juga, kita nak buang 3 tepi sebab dia terlebih. Kita nak 4 je tepi. Sekarang ada 7, so kita kena buang 3. Jadi kita nak buang apa? Kita akan buang, since dia nak nilai yang maksimum, kita akan buang nilai yang kecil. Buang nilai kecil. Tadi kita buang nilai yang besar. Kali ni buang nilai yang kecil. So, tengok balik gambar ni. Sama juga. Saya padam balik semua. So, mana nilai yang kecil? So, nilai yang kecil saya tengok kat sini adalah 18. And then 21. Dengan 25. 3 ni yang kecil. So dari sini saya lukis balik titik. Apa-apa pun kedudukan titik akan sama. So saya lukis balik titik Q, P, S, R, T. So saya lukis yang mana saya buang. Lepas tu saya akan gabung yang mana saya tak buang, which is RP tak buang, RS tak buang, PS tak buang, and then RT tak buang. Okay, kalau dari sini nampak tak ada satu titik Q ni dia tak bersambung. So bila ada titik yang bersambung, automatik syarat untuk pokok tak lepas. Jadi dia bukan pokok. So kat sini saya akan tukar, iaitu saya kena gabung dengan Q ni. Jadi Q ni antara 18 dengan 25, dua ni. Nilai yang kecil adalah 18. So saya buang 18, 25 ni saya ambil. Contoh, sebab kita nak buang 3 nilai yang kecil, tapi kita tak boleh buang dua-dua. Kalau saya buang dua-dua, nanti Q ni terasing pula. Macam tu. And then sorry, saya terlupa ada ST. Nasib baik kamu sebut, Aiman. So kat sini ada ST. Contoh. So kat sini yang ni yang tak ada kan? Sekejap. Yang ni yang tak ada. Ni saya buang tadi. And then lagi satu saya tengok ini tertutup.
So maksudnya saya kena buang salah satu kat sini. Sini tertutup. So kat sini untuk confirm balik nak buang yang mana, saya tengok kat sini nilai yang kecil. Nilai yang kecil tadi, yang ni saya dah gabung. And then 30 dengan 40. 30, 40. So saya buang yang nilai yang kecil 30 lah. So saya buang yang ni. Jadi saya akan buang kat sini nanti. Saya lukis balik Oh. Sorry, saya kena ambil yang erase highlighter je. Sini. So cuba saya gabungkan balik. So saya gabungkan, saya akan dapat. Okay, ni saya ambil QP. And then QR saya potong. And then PR saya ambil. And then RS saya potong. And then PS ada. And then ST tak ada. Tapi RT ada. Macam tu. So ini kita check lepas tak syarat untuk pokok. So kat sini syarat pokok dia adalah QP. Bukan, satu adalah graf mudah. Graf mudah yes. And then yang kedua adalah dia semua titik bersambung. Yes. And then dia terbuka. Yes. And then syarat dia adalah kita ada sekarang ni ada 4 saja. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tepi. So yes. Lepas syarat. So lepas kita check syarat, kita buat garisan sebab ni confirm dah. Buat garisan. So lepas buat garisan, kita tengok kat sini balik berapa nilai-nilai pemberat dia. Iaitu kat sini 25. And then kat sini 27. And then kat sini 32. And then kat sini 40. Macam tu. So kita dapat kat sini, kita tambah je lah. Iaitu saya tambah balik 25 campur 27 campur 12 campur 40. 12 pula, 32. So kat sini akan dapat 25 campur 27 campur 32 campur 40. So dapat kat sini 124. Ini adalah untuk maksimum. Itu konsep dia. Okay, saya terang konsep je. And then ni kalau dia suruh lukis pokok And then next, okay, soalan B. Cuba you guys try juga. So ini kita buat untuk minimum, maksimum. So saya buat kat sini minimum, maksimum. So minimum, ingat kita nak buang apa? Kita buang nilai besar sebab kita nak nombor kecil. Kalau kita nak nilai maksimum, kita akan ambil buang nombor kecil. Macam tu. So lepas kita buat ni, barulah kita buat untuk syarat pokok, iaitu kita kena tengok bilangan tepi. Bilangan tepi, so macam mana nak check bilangan tepi? Kita tengok bilangan bucu lah, bucu. So bucu ada berapa sekarang? Kita kira ni, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita ada 6 bucu. So bilangan tepi yang sepatutnya ada, adalah bucu, bilangan bucu tolak 1. So kita kena ada 5 je bilangan tepi. Okay. And then bilangan tepi yang ada sekarang. So bilangan tepi yang ada sekarang adalah, kita kena kira bilangan tepi dia, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kita ada 9. Jadi kita nak buang berapa? Kita ambil yang terlebih ni, tolak dengan sepatutnya ada berapa? 5. So kita kena buang 4. So dari sini saya tulis kat sebelah ni, saya nak buang 4. 4 tepi. Okay. So untuk buang ni kita akan tengok nantilah, iaitu minimum atau maksimum. Jadi kat sini kita buat yang minimum dulu. So saya padam balik semua kat sini. And then kita tengok kat sini, buang 4 tepi. So untuk minimum kita buang nilai yang besar. So nilai yang besar kat sini 4. 4 nilai terbesar mana? So saya tengok kat sini 29. Yang saya nampak besar. 1, 20, 2, and then 3, 22 ni, and then 19.
Betul kan? Ni 4 yang terbesar. So dari sini 1, 2, 3, 4 saya akan lukis, tengok dapat tak bentuk untuk pokok. So kat sini saya lukis titik kena tempat yang sama, iaitu kat sini T, P, U, and then kat sini Q, and then kat sini S, and then kat sini R. Betul kan? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, cukup. And then saya buat garisan yang saya tak buang, which is PT ada, PU ada, and then TU tak ada, and then PQ ada, and then UQ ada ni, and then apa lagi yang ada, QR ada. Lepas tu ada lagi tak yang saya tertinggal? So yang ni UQ tak adalah, saya buang UQ. Sekejap. Sebab yang ni besar kan. So kat sini UQ tak ada, yang ni pun tak ada, yang ni ada, dengan satu lagi adalah yang ni. Macam tu. So bila saya tengok yang ni, yang saya buang 1, 2, jap, yang panjang tu tak adalah. Okay ni. Betul kan? Yang ni je kan? Ada tak saya terlepas pandang apa-apa? So kat sini 1, 2, 3, 4, lagi 1. Saya rasa saya terlupa nak lukis satu lagi. Yang mana saya terlepas ni? 1, 2, 3. Okay, 3 ni dah lukis. 1, 2, 3 ni dah lukis. And then yang ni pun saya dah lukis. Yang ni saya skip. Oh ni TS. Saya lupa lukis TS. So kat sini TS. Macam tu. Betul Aiman. Good job. Saya tahu, saya perasan kamu faham bila kamu boleh jawab macam tu. Okay, so dari sini bila saya tengok, saya check ini lepas tak syarat untuk pokok. So syarat pertama, ini adalah graf mudah. Yes, ini adalah graf mudah. And then syarat kedua ada 1, 2, iaitu, yes betul Fasha, T ke S. So saya dah lukis dah T ke S. And then syarat kedua adalah dia kena bersambung semua titik. So syarat kedua lepas. Syarat ketiga adalah, ni ada 2 syarat. So yang kedua adalah dia terbuka. Okey, terbuka. And then yang ketiga adalah dia mesti bilangan bucu dia yang tadi, yang ni, yang kita kira ni. Bilangan tepi dia mesti 6 tolak 1, iaitu 5. So saya kira kat sini 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi ini adalah betul pokok. So saya gabung, lukis. So lepas saya dah gabung ni, saya akan letak nilai pemberat lah, yang mana yang kita dah lukis tadi. Ni saya lukis kan. So kat sini saya letak nilai pemberat dia. Sini 10, sini 16, sini 8, sini 18, sini 14. So saya tambah je lah semua. Kalau soalan nak tahu berapa nilai pemberat yang minimum. So saya tambah 16 campur 10 campur 8 campur 18 campur 14. So dapat jawapan kat sini. 16 campur 10 campur 8 campur 18 campur 14. So 66. Ini adalah jawapan untuk minimum. Okay. And then untuk maksimum. Maksimum adalah buang nombor yang kecil, gambar yang sama. So yang ni, yang kita dah cari ni, saya kecilkan untuk bagi space nak lukis yang maksimum ni. Saya kecilkan yang ni, resize. Oh, dia termasuk dengan gambar pula. Saya tak nak masukkan gambar. Okay ni, saya kecilkan yang ni je. Okay, it's okay. So ini. And then yang ni saya padam sebab kita dah cari tadi. Okay, untuk maksimum, kita still akan buang 4 tepi, tapi kita akan buang nombor yang kecil sebab kita nak cari maksimum. So kat sini nombor yang kecil. Okay, jom kita highlightkan nombor yang kecil. So 8, and then 10, and then 19, and then 18. No, 18 saya boleh ambil yang 14 ni. Okey, ini adalah 4 yang terkecil. So bila 4 yang terkecil, macam tadi juga, saya akan salin balik titik-titik sebab titik akan sama. So saya akan salin kat sini T,
and then P, and then kat sini U, and then hujung sekali Q, and then sini R, T, S dulu, lepas tu R. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Lepas saya dah cukup yang ni, barulah saya tulis apa yang saya dah pilih. Garisan saya guna highlighter dulu. So yang ni saya buang. So yang ni ada. Buat macam ni lah supaya tak terlepas. And then yang ni saya buang. So yang ni ada. So ni TU. And then yang ni UQ. So UQ. And then ni saya buang. And then QS. So QS. And then SR ada. Saya dapat macam ni. Okay. And then ada saya lepas lagi tak? 1, 2, 3, 4. Okay tak? Okay, yang ni saja. So lepas tu saya check lagi. Setiap kali lukis, check sama ada dilepasi syarat untuk pokok atau tidak. So syarat untuk pokok, 1 graf mudah. Okay, ni graf mudah. And then kedua ada 2 syarat, iaitu 1 semua titik bersambung. Okay, semua titik bersambung. And then dia terbuka, dia tak tertutup. Okay, terbuka. And then yang ketiga syarat dia adalah bilangan tepi yang tadi itulah yang kita kira tu. 6 tolak 1, so sepatutnya ada 5. So kita kira balik 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tepi. So maksudnya ini adalah dah terjadinya pokok bagi maksimum. So saya copy balik. So lepas saya copy ni, saya tulis balik lah, iaitu saya tulis dia punya pemberat, iaitu 16. And then sini 19, sini 22, sini 29, and sini 20. So dari sini saya akan kira, iaitu 16 campur 19 campur 22 campur 29 campur 20. So kat sini 16 campur 19 campur 22 campur 29 campur 20. So dapat kat sini 106. So ini adalah jawapan untuk maksimum. Okay. Jadi saya harap you guys dah faham untuk konsep minimum dengan maksimum bagi pokok. Sebab benda-benda ni kita akan guna bila dia tanya pasal jalan, jalan yang terpendek, jalan yang terjauh, dan mesti melalui semua titik. Nanti next week kita ada satu lagi kelas, last class untuk bab ni. Saya rasalah 1 atau 2 lagi untuk lukis, 1 untuk tunjuk jalan pengiraan 1. So untuk kalau untuk lukis ni yang macam kita buat ni, untuk jalan minimum maksimum, kita akan guna konsep pokok. That's why saya terang in detail soalan macam ni sebelum kita buat soalan rangkaian. Okay. Okay, sama-sama Aiman. Hopefully you faham tau. Saya tengok kamu jawab tadi, kamu dah faham tu. Cuma kena practice je. Okay, good job Fasha. Faham, Alhamdulillah. So lepas you dah buat ni tak apa, saya just tambah je in case kalau tak cukup soalan, tapi saya rasa dah cukup. And then soalan praktis kendiri ni, you guys dah sepatutnya boleh buat soalan 4, 5, 6. So nanti try buat. Maybe saya akan letak kat story nanti soalan nombor 5 ni. Alhamdulillah Haikal, sama-sama. Seronok saya dengar, you guys faham. Okay, so kat sini praktis kendiri 5.1C ni, jawapan buku tak ada tau. So kat sini saya nak bagi chance dekat you guys. Nanti saya letak kat story. Saya maybe akan tanya soalan untuk 4A, and then 5A, and then nombor 6 ni 6 ni ada satu jawapan je. So you guys boleh tengok jawapan dalam buku. So jawapan dalam buku 4 dengan 5 ni tak ada, sebab dia akan bagi soalan yang logik saja. Dia open, question tu open. So saya akan letak dekat story. Siapa yang nak saya check jawapan, reply story tu, hantar jawapan yang kamu buat, saya akan check. Okay, ni saya just nak you guys faham sahaja. Untuk 24 hours sahaja saya bagi chance. So nanti saya post, boleh hantar kat saya jawapan, saya akan check. Jadi okay, so sampai situ saja. Make sure try buat, nanti saya letak dekat story. Jadi sampai situ saja. InsyaAllah nanti kita sambung lagi next week pembelajaran bagi bab ni. Sikit je lagi kita nak habis, tinggal soalan aplikasi je. Okay, so sampai situ saja. Okay, bye. Assalamualaikum.